Pada hari ini, sarkastik itu sudah menjadi satu syiar. Tanda yang kita ni cool. Tanda yang kita ni power. Kita boleh cakap secara direct, tapi kita pilih untuk sarkastik. Doktor kat hospital, ya, houseman tegagap-gagap nak intubate patient kan. Tegur je, cara awak intubate ni salah. Meh, saya tunjukkan. Tak faham, tanya. Jangan buat-buat faham. Ya garang bunyi ya, tapi straightforward. Tapi apa ayat yang biasa dipilih? Awak intubate sakit ni macam bomba nak padamkan api. Awak nak selamatkan patient ke awak nak bombakan dia? Kalau tak faham, jangan buat-buat faham. Celik sikit mata tu. Pandai sarkasm ni. Dan kita tak rasa pun benda tu salah. Kalau konsultan sarkastik dengan houseman, okeylah satu bab. Mak bapak sarkastik dengan anak, sehingga anak-anak kita jadi generasi yang negatif. Macam mana? Ayat tumpah air tumpah. Ayat yang sepatutnya boleh dipakai, yang menyampaikan mesej. Tadi mak cakap kan, lepas minum, cawan letak atas meja. Letak atas lantai, memang tersepak, dah tumpah. Kemas kan? Garang bunyi kan? Okey, tapi apa ayat yang mak pilih? Tadi masa mak cakap, kamu tidur ke? Kan? Saya kamu tidur. Lepas minum, cawan letak atas meja. Kalau letak di lantai, tu nama dia bola. Dah berapa gol shoot? Itulah ayat yang dipilih oleh mak-mak. Dan macam-macam lagi. Sehingga kita rasa benda tu macam biasa. Biasa sangat. Rupa-rupanya, ia adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Allah kata sarkastik itu ialah bahasa orang munafik dan kufar. Ayat yang kita hafal daripada sekolah rendah. Apa kata Allah Ta'ala? Wailun likulli humazatin lumazah. Al-Muallimi As-Sa'di mengatakan bahawa humazah itu ialah kita hina orang dengan fizikal, lumazah hina orang dengan perkataan. Hina bukan sebarang hina. Bodoh kau, itu nama dia syatam, maki. Tapi as-sukhriyah, perkataan Arab dia sukhriyah, ya, aka sarkasm, ya. Unsur dia dua, iaitu tujuannya adalah untuk menghina, tetapi kaedahnya ialah dengan cara menimbulkan rasa lucu. Bagi orang rasa lucu, supaya ada yang ketawa, dan ketawa itu mengaibkan subjek yang ditertawa. Kan? Macam mak tadi mak dah cakap kan, cawan letak atas meja, letak atas lantai, memanglah kena sepak, tumpah. Kemas kan? Tense. Orang dengar pun semua senyap. Tapi kalau mak kata tadi macam mana? Cawan kalau tak lantai, tu nama dia bola. Memanglah kena sepak. Dah berapa dah kau shoot gol? Yang kena marah adik-beradik lain. Itulah sukhriyah yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sarkastik satu kaum terhadap satu kaum yang lain, kerana mungkin yang disarkastikkan itu lebih baik daripada yang mensarkastikkannya. Dan janganlah satu kelompok perempuan menyindir satu kelompok perempuan yang lain, perli, kerana yang diperli mungkin lebih baik daripada yang memerli. Allah Ta'ala sebut, ini introduction pada seminar Ibrah surah Al-Hujurat, ayat ke-11 surah Al-Hujurat, etika sosial. Tak boleh sindir. Kalau nak marah, cakap straight forward, bukan secara sarkastik. Kenapa? Sarkastik menimbulkan luka emosi, dendam. Dan Al-Imam At-Tabari mengatakan bahawa Allah mengharamkan sarkastik
ke atas semua manusia, terutamanya ke atas orang-orang yang beriman, sama ada kerana kefakirannya, sama ada kerana kebodohannya, sama ada kerana dosa yang dia buat. Tetapi kita merasakan bahawa orang itu jahat, zalim, dan kita sarkastikkan dia. Tak boleh. Bila saya present benda ni, saya ingatkan topik yang paling susah ialah politik. Sebab politik ni, saya politik sarkazm. Satira. Ya, dalam ucapan, drama, apa semua kan. Susahlah, ya. Apa ni? Suami menjadi liability kepada isteri, tambah-tambah pula isteri tu Perdana Menteri. Dia terbalikkan suami isteri suami. Minta maaf ya, itu contoh saya berikan yang biasa kat jumpa dekat internet. Saya sangkakan ini yang paling sensitif, rupa-rupanya tak. Yang paling tak boleh terima tentang soal sarkazm ialah education. I found that so many teachers defend sarkazm as a method untuk menyedarkan anak murid. Sebab bila saya bentang ni, kebetulan saya bawa anak saya datang kuliah sebab dia nak buat homework kat rumah, adik-adik kacau. So saya ajak dia. Dia tak jadi buat homework. Dia dengar saya punya kuliah maghrib 3 hari lepas. Lepas kuliah maghrib tu dia terus meluru ke depan. Betul lah Abi. Memang kat sekolah itulah yang cikgu buat. Menyindir pelajar. Dia kata, telinga letak mana? Kat bontot? Anak saya sebut. Saya kata sabar-sabar. Lepas semayang kan kita sambung bincang. Lepas habis semayang isyak, dia terus jumpa dengan saya. Dia kata, Abi, pinjam iPad. Saya kata, nak buat apa? Nak update blog. Tulis pasal sindiran. Maknanya dia sangat inting. Dia tak tahu nak describe apa benda yang dia alami tu. Tetapi bila saya ceritakan 1 jam tentang sarkazm, sindiran, then dia kata, oh, that is the word. Bahawa our education concentrate a lot on sarkazm. Tak boleh. Kalau ada sifat Rahman dan Rahim, sifat kasih sayang, kita tidak akan sarkastik. Kerana kata ulama, sarkastik terbit daripada sarkastik menghasilkan kat dunia 2 akibat. Yang pertama, tumitul qalb, dia mematikan hati. Dan yang kedua, tufidul ghaflah, ataupun tuaddi ilal ghaflah, menimbulkan ghaflah. Ghaflah ni, kalau boleh saya terjemahkan, dia menjadi macam kapsul, shield ourselves. Bila kita banyak sarkastik, kita membina hijab sehingga kita tak nampak kelemahan kita. Dan kita jadi orang yang sombong. Ego. Betul lah tadi yang I tinggi, P tinggi, E dengan S tah di mana-mana. Dapatlah surat sama. Ya, terima kasih. Okey. Jadi, poin saya, nak buang sarkazm, mak bapak, jangan sarkastik dengan anak. Minta maaf saya boleh agak kasar punyalah. Saya rasa satu perkara yang sangat bodoh untuk seorang dewasa menyindir kanak-kanak. Apa yang dia faham? Hati sakit. Mesej tak sampai hati sakit. So, improve that. Caranya, kembali kepada sifat kasih sayang. Bila nak marah, tanya diri, ini benci ke sayang? Kalau sayang, choose healthy, positive words. No sarcasm. Saya sebut tu, kata diri saya sendirilah. Kerana saya juga seorang yang mempunyai kemahiran dalam sarkastik ini. Saya boleh mencairkan taik telinga orang dengan sarkastik saya lah. And I thought it was cool. But then I found that Allah Ta'ala melarangnya. Dan di akhirat nanti, Allah Ta'ala oleh kerana sarkastik itu sangat pedih, Allah kata di akhirat esok, Allah akan sindir orang yang di dunianya menyindir orang lain. Tapi sindiran Allah Ta'ala azab alim lah. Contohnya dalam surah Al-Mutaffifin. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang berdosa di dunia ini, ya, adalah merupakan manusia yang mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Bila orang beriman melintasi depan mereka, yataghamazun, humazah, kenyat tu. Wa idzan qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin. Oleh kerana benda tu sudah terlalu norm, mereka tak rasa pun salah, dan mereka balik ke keluarga mereka dalam keadaan fakihin, happy, tak ada apa.
Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, dan mereka tu kalau nampak orang-orang yang beriman, mereka kata itulah puak-puak yang sesat tu. Apa kata Allah Taala? Saya skip satu ayat.